Assalamualaikum dan salam sejahtera. Abang Ish sini telah kembali. Hari ini Abang Ish ingin menerangkan sedikit tentang kelebihan kelebihan di antara website dan juga marketplace. Yang mana yang terbaik? Apakah pilihan rakyat Malaysia, sama ada website ataupun marketplace? So jika anda seorang seller, anda tentu punya cita-cita untuk membuat sebuah website. Jika dah sebuah website dan juga anda tertanya, sesuaikah website ni dibuat di Malaysia selain daripada menggunakan marketplace? So hari ini Abang Ish akan menerangkan dengan terperinci perbezaan kedua-dua platform ini, iaitu marketplace, iaitu Shopee atau Lazada, dan juga website. Okey. Dan juga apakah perilaku psikologi rakyat Malaysia tentang yang mana lebih baik, sama ada marketplace ataupun website. Alright. So sebelum itu Abang Ish ingin mengucapkan selamat Hari Wanita Sedunia kepada semua wanita-wanita yang berada di Malaysia dan amnya di dunia. So selamat Hari Wanita ya. Semoga semua wanita di dunia ini lebih maju dan juga lebih challenge untuk berjaya dan maju lebih ke hadapan. Alright. Okey, tanpa buang masa, hari ini Abang Ish akan menerangkan perbezaan antara website dan juga marketplace supaya anda dapat membuat keputusan di masa yang akan datang yang mana anda inginkan. Okey. Okey. Apa tu marketplace? Marketplace adalah sebuah platform pihak ketiga yang anda gunakan untuk menjual produk anda. So di mana anda mempunyai produk dan anda hendak menjualkan produk tersebut. So anda menggunakan platform ini untuk menjualkan produk anda. Seperti di Shopee, Lazada, Mudah, Amazon, anda menggunakan platform ini untuk anda menjualkan produk anda. Itu dinamakan marketplace. Manakala website adalah di mana anda menjual produk anda sendiri secara terus dengan pelanggan, di mana anda design sendiri platform website anda sendiri dengan nama anda, itu branding anda sendiri, dan anda menjual secara terus dengan pelanggan tanpa menggunakan pihak ketiga. Itu adalah website. Jika website ini adalah seperti e-commerce secara khususnya adalah e-commerce. Alright. Okey. Apa kelebihan marketplace? Marketplace ini untuk pengguna-pengguna atau penjual-jual online yang baru saya memang galakkan untuk anda memasuki marketplace dahulu. Pertama, yang paling penting adalah kos yang kecil. Untuk membuat sebuah kedai Shopee yang baik dan cantik, kos yang paling maksimum adalah RM500 Itu jika anda tak faham bagaimana untuk buat shop decoration semua, di mana ada upah pihak ketiga untuk membuat shop dekorasi, masukkan produk untuk anda, khususnya kepada dropship lah, di mana mereka juga mempunyai perkhidmatan ini untuk diberi kepada anda. So paling mahal pun RM500 untuk siapkan sebuah kedai yang lengkap untuk anda. 500 anda boleh jual. Okey. Kedua, tidak perlu cari trafik. Okey, marketplace adalah sebuah platform yang amat besar. Sebagai contoh Shopee Shopee sendiri mempunyai setiap hari pelanggan yang keluar masuk di Shopee ada sebanyak 2.5 juta sehari So trafik atau pelanggan memang sudah ada di sana. Hanya anda perlu menarik mereka untuk pergi ke kedai anda. So anda tak perlu susah payah untuk menjual di tempat lain, menggunakan social modal lain. Cukup jika anda sekadar menggunakan sedikit modal, menggunakan Shopee Ads, atau jika memahami algoritma mereka. Alright. Ketiga, tidak perlu belajar SEO. Disebabkan marketplace ini adalah sebuah platform untuk semua seller dengan trafik yang kekal, anda tidak perlukan SEO. Untuk marketplace lebih kepada algoritma lah, di mana dia punya bukan enjin carian, tetapi sistem algoritmanya untuk memboostkan awak punya kedai lah. Itu awak boleh belajar di sendiri di dalam setiap dashboard di Lazada ataupun di Shopee. Keempat, anda tidak perlu branding. Anda boleh jual apa saja. Anda tidak perlu untuk boostkan branding produk anda.
Jika anda ingin boostkan produk, tidak sesuai lah untuk di marketplace. Okey. Keempat, kos iklan yang kecil. Yes, ini saya akui. Untuk menjual dan juga mempromosikan kedai anda di marketplace, mau tak mau, anda harus membayar untuk pengiklanan. Okey. Tetapi kos iklan yang digunakan untuk iklan kedai anda adalah kecil saja. Tidak sebesar yang perlu anda gunakan untuk website. Itu adalah kelebihannya. So dari segi ini saya boleh katakan marketplace, jika orang yang mempunyai bajet yang kecil, adalah sesuai untuk mereka menggunakan perniagaan mereka di sini. Alright. So kelima, benefit dari platform lah, sama daripada Shopee atau Lazada lah. Kalau Lazada anda dapat benefit seperti free shipping, coin cash. Kadang-kadang Shopee pula dia lagi bagus jika anda daftar saja sebagai seller di Shopee, anda akan dapat RM200 untuk Shopee Ads. Itu benefit-benefit yang dia kasihkan. Jika anda sebagai preferred seller, anda dapat lebih banyak benefit. Jika anda sebagai preferred seller plus, anda dapat lagi banyak benefit. So inilah kelebihan marketplace, di mana anda tidak perlu membuat apa-apa. Anda hanya perlu menjual sahaja. Jika anda seorang dropshipper, anda hanya masukkan barang dan perlu hanya untuk menunjukkan kedai anda saja dengan sedikit iklan kosikan yang kecil, kan. Lepas tu tampak sikit di Facebook atau social media, kenakan barangan anda. Memang mudah. Okey. Apa kelemahan dia? Kelemahan marketplace. Disebabkan marketplace ini adalah platform pihak ketiga, kita pinjam daripada dia untuk menjual barangan kita. Setiap jualan mempunyai 2% yuran transaksi, di mana anda perlu membayar harga barangan tersebut tolak 2%. Itu terpaksa lah. Kedua, kelemahan marketplace ini juga, anda bukan seorang saja yang menjual produk yang sama. Mempunyai berbagai-bagai jenis produk yang serupa. Malahan algoritma Shopee sendiri boleh mengira mana-mana produk yang hampir serupa dengan produk anda jual. Okey, antara semua channel lain. Jika anda membayar membuat iklan menggunakan Discovery Ads, ada tulis bawah tu ada 3 pilihan. Salah satunya adalah iklan produk serupa. Jika orang buka iklan pihak lain yang menjual contoh kuali, anda yang jual kuali pun akan keluar sebagai produk yang serupa. Itu kelemahan dia lah. So saingan harga adalah tinggi lah. Betul. Untuk anda kena pastikan harga anda adalah sama atau lebih rendah pada mereka. Okey. Saingan terlalu tinggi. Ya, di marketplace terdapat beribu-ribu seller yang menjual produk yang hampir serupa. Dia juga ada yang menggunakan modal kos iklan yang lebih tinggi pada anda. So saingannya terlalu tinggi. Anda harus berusaha keras untuk mendapatkan trafik daripada pembeli. Jika anda tidak melakukan apa-apa, anda akan ketinggalan. So dari segi price, dari segi image gambar, harus lebih terbaik dari mereka, baru anda boleh menang. Okey. Keempat, kos tersembunyi. Okey, kos tersembunyi ni seperti jika anda sertai program-program yang dianjurkan oleh Shopee atau Lazada sebagai armnya Shopee, free shipping, 5% cashback. Anda kena, jika dikasih anda free shipping, anda akan dikenakan yuran setiap barangan, di mana yurannya adalah lebih kurang dalam 3% anda kena bayar. Yuran taksisi 2%, yuran free shipping 3%, sudah 5% sudah hilang 5% begitu saja sebab anda join dengan program-program tersebut. So berhati-hatilah kalau anda nak join mana-mana program oleh Shopee, lihat dulu apakah kos yang tersembunyi yang disediakan. Kelima, ikuti undang-undang platform. Anda tidak boleh jual barangan sesuka hati anda. Barang-barang yang diharamkan tidak boleh dijual. Kadang-kadang sebagai contoh emas, emas pun sekarang pun tak boleh jual di Shopee secara sesuka. Dia akan ban dengan produk anda dan anda akan dicop sebagai violate seller, dan mungkin
anda akan diharamkan menjual di Shopee. Okey, so kena ikutlah undang-undang platform yang marketplace yang anda ikuti ya. Anda tak boleh suka untuk melanggarnya. Faham So impactnya adalah boleh menyebabkan kedai anda dia tutup serta-merta. Faham ke 1 2 3 4 ke-6 ke-6 dah produk anda tidak eksklusif lah, di mana anda menggunakan platform ketiga. Jika anda sebagai founder produk anda jual di Shopee, produk anda tidak berdiri di atas kaki sendiri tetapi menggunakan platform di antara semua sesiapa beribu di atas sana. So anda tidak boleh buat branding untuk anda punya produk, tapi sesuai untuk dropshipping. Faham So sekarang ini anda jelas apakah kelebihan marketplace dan juga kelemahan marketplace. Kelebihan marketplace dari segi cost, saya rasa dari segi cost akan lebih bagus daripada website. Saya terang apa tu cost website manakala untuk kelemahan marketplace ini adalah, untuk saya secara pribadi, saingannya adalah terlalu tinggi, dan juga yuran dia. Memang yuran taksisi juga akan merugikan kita lah. So bagaimana anda bersaing antara dengan beribu seller itu? Anda harus membuat voucher, memberi diskaun lagi. Semua akan loss pada anda. Akan yang margin keuntungan akan jadi berendah jika anda membuat di marketplace. Andai katalah anda punya margin keuntungan 27%, anda akan dapat dalam 10% atau 9% saja keuntungan, di mana anda akan buat banyak offer kepada pelanggan anda. Okey, so itu kelemahan marketplace. Anda kehilangan banyak pendapatan yang sepatutnya anda dapat tapi anda tak dapat. Alright. Okey, mari kita pergi pula kepada website. Website pula kelebihannya dia tiada saingan harga lah, di mana anda jual barangnya di website anda saja menjual. Betul. So artinya tiada saingan harga yang anda boleh naikkan harga suka hati anda lah. Jika barang tu rasa anda amat berkualiti, anda boleh dapat untung lebih dari 100%. Alright. Kedua, mudah buat branding. Jika anda sebagai founder, anda boleh brandingkan produk anda tu lebih efektif jika menggunakan website Tetapi sebagai dropshipper juga boleh juga buat branding di website jika anda mengikut niche yang tertentu lah. Jika anda ikut niche home decor, jadikan website anda branding untuk home decor sahaja. Alright. Ketiga, tiada charge tersembunyi Charge untuk website hanyalah transaksi menggunakan payment gateway lah. Jika gunakan Stripe atau gunakan Toyopay atau Senang Pay, dia ada charge lah. Tapi charge adalah lebih rendah daripada yang charge oleh Shopee lah atau Lazada. So itu charge anda yang anda kena bayar. Alright. Keempat, produk itu adalah hak milik produk anda. Anda boleh buat sesuka hati di dalam website anda sendiri. Jika anda adalah dominant produk anda jual di sana, sebab anda dah membeli hak milik anda adalah sepenuhnya. So anda kasih harga naik ke, harga turun ke, anda letak apa-apa barang yang pun tak ada seorang nak marah anda. Faham So anda punya kebebasan penuh. Keenam, berdari ilmu SEO, Search Engine Automation. Di mana anda, jika anda membuat website, anda mau tak mau kena belajar apa tu SEO, di mana untuk mendapatkan trafik melalui enjin carian. Semua orang yang main website punya cita-cita ingin website mereka berada di enjin carian pertama. Jika orang type Kuali, pump keluar di pages pertama Kuali daripada Abang Ish, itu yang dia nak. Itulah SEO. Dan mana untuk mencapai cara yang pertama itu, itulah SEO, Search Engine Optimization. Awak kena belajar banyak isu yang belajar seperti alternative image, heading, bounce rate, loading page, kena laju, image optimizer kena bagus, lepas tu anda punya score kena bagus, baru anda boleh melawan dengan pembuat website yang lain, e-commerce yang lain lah. Alright. Okey, apa kelemahannya? Yang ini kelemahan yang paling utama. Kelemahan website, membuat website adalah kos yang tinggi. Okey, yang saya pernah katakan di Shopee, untuk membuat satu kedai, jika anda pandai buat kedai tu,
percuma lah. Sebab anda dah mahir untuk masukkan barang semua. Jika tak pandai, zero, anda bayar 500 pada orang, dia boleh buatkan untuk anda. 500 saja, itu maksimum saya betulkan. Tetapi untuk website, kos yang anda perlukan untuk membuat basic sahaja adalah RM1,600 atau $400 untuk website di WordPress business plan. 1,600. Sebab anda kena pakai business plan, anda tidak pakai yang normal plan. Sebab anda membuat membuat e-commerce, anda perlukan plugin untuk jalankan segala jualan anda di sana. Kedua, anda perlukan membeli semua apps yang tertentu untuk menggerakkan anda punya kedai. Seperti anda perlukan seperti checkout punya plugin, anda memerlukan macam slider punya plugin, semua tu duit semua tu duit. So kos minimum bukan maksimum untuk menghasilkan sebuah website yang baik dan bagus, anda memerlukan lebih kurang dalam website sendiri berharga 1,006 tadi saya katakan kan. Anda akan tambah lagi 1,000. Berarti 2,600 lengkap untuk sebuah website asas sahaja lah. Lengkap. Okey. Sebelum jual lagi 2,600 untuk menghasilkan sebuah website e-commerce. Itu anda perlukan. Memang lengkap. Alright. Perlu ada pengetahuan teknikal. Okey, pengetahuan teknikal penting untuk menghasilkan sebuah design homepage yang baik lah. Lebih mudah kepada pengguna jika datang di klik-klik, lebih mudah, navigasi yang bagus. Anda perlu semua tu pengetahuan teknikal. Pengetahuan teknikal bukan pengetahuan SEO. Pengetahuan SEO tu lain. So anda pun kena belajar SEO, dan anda juga ada pengetahuan asas tentang teknikal bagaimana untuk buat sebuah website. Jika anda tak faham, susah lah. So kena belajar benda ni. So ketiga, menelan masa anda. Sebuah website memang cukup menelan masa anda jika anda nak membuatnya daripada scratch. Saya sendiri mempunyai sebuah website international bernama Linda Beauties. Sudah hampir 6 bulan saya hasilkan website ini, dan hingga sekarang dia telah menelan masa saya setiap hari lebih kurang 3 hingga 5 jam setiap hari. Jika waktu cuti lagi panjang di mana saya perlu setiap produk yang masuk, saya perlu study SEO dia, kemaskan balik ayat-ayat di sana, kemudian perlu membuat konten atau blog untuk setiap produk tersebut. So semuanya memakan masa. Jika sebuah website ada konten, dia tidak akan dapat pergi ke enjin carian. Itu pun amat penting juga. So anda kena faham tentang konsep-konsep tentang ni. Saya akan terangkan lebih lanjut macam mana untuk membuat sebuah website yang bagus untuk dapatkan trafik yang bagus. Okey. Dan sebuah website ni juga untuk masa untuk dapatkan pelanggan datang, dia makan masa secara SEO, secara organik, selepas 6 bulan baru awalnya website dikenali. Jika 1 hingga 6 bulan adalah waktu struggle anda. Dia panggil sandbox. Sandbox berarti website anda belum lagi mencapai ke arah enjin cara yang baik lah, organik. Itu adalah standard. So anda rasa kena buat post-post ni banyak, 1 hari 7 post, 5 post. Benar alright. Yang lahir sekali lah perlu buat polisi. Awak kena buat polisi, awak kena buat refund polisi jika barang rosak macam nak pulang. Awak kena buat shipment sendiri, berapa hari shipment setiap barang tersebut. Itu semua penting. Awak kena setiap kata orang tak percaya website anda ni, awak mesti ada terms and policy kan. Semua kalau anda pergi ke website lain, semua ada terms and policy, anda kena buat tu semua. So itu semua adalah amat penting, basic jika anda nak buat sebuah website e-commerce, sebuah website perniagaan. Alright. So inilah kelemahan website lah. So kalau anda lihat dari segi kelemahan dan kekuatan website ini, anda dapat lihat kelebihan website ini ialah anda branding dan juga tiada harga. Anda dah buat website cantik, anda jual saja, anda dah boleh branding kan terus. Sebab anda nampak website Urban Edge, itu adalah branding awak. Alright. Kelemahan dia adalah cost. Ini masalah saya, cost. Masa saya rasa boleh dipertimbangkan lah. Kadang-kadang Shopee pun kita buang masa nak ejakan jodoh, image kan. So untuk saya masa bergantung pada anda lah. Tapi cost tidak boleh ditolak ansur lah, kerana dia harga yang tetap 2,600 lah. Cantik lah untuk buat sebuah website yang marvelous. Yang menggunakan Elementor Pro,
masukkan gambar gerak-gerak, buat design macam kat dalam desktop. Menarik ya, 2,600. Alright. Kelemahannya lain lah, saya rasa dari segi iklan pun website adalah lebih tinggi lah berbanding dengan orang kata platform Shopee atau market Lazada, kerana kita tak ada trafik kan, kita perlu buat lebih banyak iklan. Itu pun kos yang tinggi juga. Katakan anda belanjakan Shopee 1 bulan RM50, untuk website dia kena belanja RM300, sebab anda perlu cari trafik. Shopee dia ada trafik, tak market lepas tak ada trafik, kena cari untuk trafik dia. So artinya ada mudah kita boleh buat website. Alright. Okey, mana terbaik mengikut perilaku prospek Malaysia? Untuk saya secara peribadi, jika anda seorang founder, yang terbaik adalah membuat website dan juga membuat kedai di Shopee. Itu wajiblah, Shopee tu atau Lazada. Buat 3 sekali. So website adalah untuk develop branding anda, jadi jual barang anda secara terus daripada website anda. Maka kedai di Shopee juga anda ingin Shopee, tujuan anda buat kedai di Shopee atau Lazada untuk menjual lah, kasih expose pada awak punya produk. So jika anda seorang dropshipping, saya rasa kekalkan di Shopee sajalah. Tapi kalau anda hendak buat website, tidak ada masalah. Boleh. Sekarang ramai orang berjaya menjual barangan menggunakan website, menggunakan niche yang tertentu. Seperti saya katakan tadi, menggunakan niche yang tertentu, anda boleh buat website. Tetapi bagaimana tingkah laku rakyat Malaysia? Yang mana mereka pilih? Nak pilih website ataupun nak pilih marketplace? Alright, jom kita tengok. Pemenangnya adalah marketplace. Alright. So rakyat Malaysia masih belum lagi expose kepada kepada website. Rakyat Malaysia, kalau kita lihat rakan-rakan anda lah, pergi tengok rakan anda, jika dia serve satu barangan, mana dia pergi? Sampai ke Shopee atau Lazada lah. Adakah mereka pergi ke website tertentu untuk beli barangan? Tak ada. So untuk jika anda menjual barangan di pasaran Malaysia, sebaiknya menggunakan marketplace. Alright. Tidak perlu membuat website lah. Saya dah cuba menjual barangan di website di Malaysia, ada jualan tetapi tak balik modal lah. Saya perlu usaha lebih banyak, saya perlu perlukan iklan lebih banyak, kos lebih banyak. Memang saingannya agak sukar lah, sebab rakyat Malaysia nak beli dia takut scam. Alamak, ni website, kenapa tak boleh percaya? So pemenangnya ada marketplace. Alright. Okay, rakyat Malaysia perlu bersedia atau percaya dengan website yang saya katakan tadi lah. Alright. Rakyat Malaysia belum percaya atau rakyat Malaysia belum bersedia atau percaya dengan website? Tanya diri anda sendiri. Jangan dengar cakap saya. Jika anda nak beli barangan online, tempat pertama yang anda pergi ke mana? Anda akan search di Google cari website, atau anda akan pergi terus ke Shopee atau Lazada untuk mencari barangan? Anda tanya diri sendiri, tanya diri anda sendiri, dan kemudian anda simpan dalam hati anda. Sebab saya tahu jawapan dia. Kenapa rakyat Malaysia masih belum percaya kepada website? Pertama, marketplace dijamin salah tulis dijamin oleh syarikat platform, bukan anda. Di mana Shopee contohnya beri jaminan pulangan 60 hari kan, baru So dia artinya rakyat Malaysia percaya dengan credibility Shopee atau Lazada. Dia bukan syarikat yang menipu. Kalau yang menipu, mereka boleh mengadu kepada pihak Shopee lah, bahawa atau Lazada yang syarikat ini menipu, dia akan di-ban terus. Itu kepercayaan tu adalah lebih tinggi. Manakala untuk website pula, rakyat Malaysia kerap dibasuh. Website banyak spam, banyak penipuan berlaku pada website. Kerap kita dengar website ni. Kalau kita ada seorang peniaga yang bagus pun ada jual di website, dia akan fikir, ya ke? Boleh percaya ke dengan website ni? Ni ketipu yang website ni. Lepas tu buat payment online pula tu. Bahaya ni, duit hilang ni. Kalau Shopee dah tak hilang duit kan? Contohlah. Okay. Ketiga, marketplace budget adalah besar. Besar. Di mana setiap hari anda akan melihat iklan di TV, sama ada Lazada ataupun Shopee. Macam seorang seller menggunakan website, dia tidak mempunyai budget.
Bajet dia menggunakan di Facebook Ads atau tu saja nak keluar kat TV semua tak mampu. So exposure mereka adalah lebih tinggi. Alright. Marketplace boleh banding harga. Untuk buyer, pembeli, kalau dia nak membeli, lebih baik dia membeli di Shopee atau Lazada, kerana mereka boleh bandingkan harga yang mana lebih murah atau tidak, dan menggunakan kaedah produk serupa yang ditunjukkan oleh Shopee kan. Similar product. Pub, saya jual kuali RM60, ini jual kuali RM55, beli RM50. So dia boleh bandingkan harga yang mana sesuai. Lepas tu dia akan ambil yang pertengahan, yang harga lah, murah sangat dia tak ambil, mahal sangat tak ambil, dia ambil tengah. Inilah kelebihan marketplace di mana boleh buat banding harga. Yang buat buruk harga adalah seller lah. Seller boleh nak jatuhkan harga, nak kurangkan harga. So lagi lama kamu boleh untung 20%, kamu jadi untung 2%. Kadang saya pun pening dengan seller yang ada kat sini, yang ada di marketplace. Jangan jatuhkan harga. Kamu jatuh harga terlalu banyak, nanti kan semua orang terpaksa ikut, dah turunkan harga, lagi susah. Itu keburukan untuk seller, tetapi kebaikan untuk buyer. Harga jadi lagi murah lah antara pasangan harga antara seller. Okey, akhir sekali lah, trend rakyat Malaysia suka marketplace. Ini kena akui ya. Kalau kita tak kira rakyat anda ke ibu anda ke kakak anda, kalau nak beli barang mesti beli di Shopee atau Lazada. Mudah kadang-kadang. Amazon rasa Malaysia pun boleh cukup power lagi lah. Dua ni lah, Shopee atau Lazada. Kalau nak produk premium, pergi Lazada. Nak pergi settler market, jual sampit, nak jual itu semua, pergi ke Shopee. Oleh itu rakyat Malaysia trend dia lebih ke marketplace. Oleh yang dibikin daripada video ni, saya harap semua orang dapat memahami trend Malaysia adalah lebih kepada marketplace. Sebab sekarang ini jika anda nak membuat website boleh, tetapi jika produk anda adalah produk sendiri, anda boleh buat. Jika anda tidak mau, jika anda tidak punya modal, jual di marketplace. Okey, itu cara yang terbaik untuk anda menjual barang anda, terutama untuk dropshipping. Anda jual di marketplace saja. Jika anda seorang founder, anda boleh menjual berbagai cara, di marketplace atau menggunakan Facebook Messenger, WhatsApp system, itu lain. Saya masukkan perniagaan yang menggunakan pembayaran secara online. Better kita fokus kepada marketplace sebab trend itu sekarang. Dan juga saya pernah menonton, saya berminat untuk menerangkan perkara ini setelah saya menonton sebuah video oleh seorang pakar Facebook dan juga seorang certified trainer Lazada dan seller telah menerangkan benda ini. So saya buat kajian yang berlanjut. Yes, saya akui bahawa rakyat Malaysia lebih minat kepada marketplace, dan malah beliau yang menerangkan pasal itu telah menghasilkan pendapatan hingga 5 figure sebulan. Banyak hasil 5 figure sebulan. Kalau ambil 10% dah dapat 10,000 sebulan lah. So inilah trend kita. So untuk seorang seller yang belum ada pengetahuan, jangan pandai-pandai pergi website, anda akan rugi nanti. Serius. Baik anda pergi fokus ke marketplace dan belajar. Sebab marketplace pun banyak anda boleh belajar tentang manusia, sikap mereka, sikap pembeli. Itu anda boleh belajar. Dari situ anda boleh terus develop diri anda membuat website. Alright. So sekian, terima kasih daripada Abang Ish, tips marketing dan e-commerce. Dan jika anda membaca ini melalui YouTube, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Dan jika pertanyaan, anda boleh komen di saya punya YouTube, komen dah, tanya apa soalan. Kerana ilmu yang saya dapat ni bukan berpunca pada saya saja, sebab saya juga pergi ke mana-mana seminar untuk mendengar tentang perniagaan marketplace ini juga dekat e-commerce. Saya buat perbandingan. Saya rasa e-commerce ni memang agak membebankan lah, e-commerce website. Setelah saya habis tahun, lebih 6 bulan lah saya buat e-commerce, tapi saya menjual di peringkat antarabangsa. Modalnya memang cukup besar. Untuk pun ada, tapi penat dia tak berbaloi dengan Shopee lah. So anda fikirkan dahulu, mata baik boleh buat website jika anda adalah founder. Ingat tu, jika anda dropshipping boleh buat website, boleh buat website jika anda mempunyai niche yang
bombastik, seperti home decor, semua home decor daripada supplier yang cantik boleh buat. Terpulang pada anda lah yang mana terbaik. Sebab Malaysia masih belum lagi menuju ke arah membeli di website lah, belum lagi lah. Ada tapi belum lagi. Mereka masih suka pergi ke marketplace. So kita ikut trend ni dulu. Kita boost kita punya niaga di Shopee atau Lazada. Sebulan habiskan 100-200 untuk iklan. Kita lihat macam mana. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe YouTube Ahmad Ish. Tutorial ini. Terima kasih.